Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti mana peminat-peminat ya, pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan petani yang tanam pisang, yang masalah besar paling utama ya yang dihadapi oleh petani penanam pisang ialah penyakit moko. Kalau orang dulu panggil AIDS ya, tapi sebenarnya di Jabatan Pertanian dipanggil moko, di mana pokok itu akan menampakkan sifat kuning, bukan layu ya, kuning reput namanya, dia akan busuk dan terusnya, dan dia mudah menjangkit ya. Begitu cepat sekali virus dia berjangkit. Kalau kita gunakan parang contoh ni, kita bersihkan macam ni, contoh parang ini dia sudah ada virus ya, bakteria yang cukup bahaya. Kalau kita bawa tebang atau buang dahan lain, contoh dahan pisang ni yang lain ni, dia dah masuk dah, ni dah cas, dia akan bunuh. Ni virus ni, ada virus ya, virus yang ni kita pun ada virus juga. Kita buang, tengok ya penyakit tu, tengok batang dia. Ni. Ini pisang ya. Ini tak boleh dibela. Kita buang campak jauh-jauh. Ini apa? Kita boleh cancang dia dan boleh siram dengan antibakteria. Okey. Kalau manusia ni yang paling bahaya moko ya, moko apa? COVID, bakteria COVID. Baik, bila dah kita ni, kita hapuskan. Ni contoh tadi dah kena. Ni tadi yang saya buang tadi dah kena kan? Contohnya ni pun dah kena. Okey. Jangan putus asa ya. Ada kita kaedah dia cara nak rawatnya, insya-Allah lah, tapi taklah jamin 100% tapi usaha. Sebab saya dah buat kajian ni pada tahun 2004 ya, pada pisang nangka ya. Habis langsung ya saya buat kajian, alhamdulillah berhasil sampai sekarang ni. Usia pokok tu dah dekat 20 tahun lah, 2004. Sekarang ni masih lagi keluar buah ya, tanpa kena. Tapi kena, tengok ya, bawah dia semua ini dah kena. Satu family dah kena ya. Tapi kita contoh, kita nak juga guna pakai dia punya lubangnya, kita guna pakai. Okey, kita buang sini, ganggu. Baik, yang nampak tak? Dia punya kesan ni bau busuk. Dia bau busuk. Ini tengok, dia punya tanah pun ni macam. Tampaknya kesannya, tengok dia bau busuk ya. Dia takkan, ini semua penuh dengan bakteria. Ya. Tengok, nampak dia busuk ya. Jangan bimbang. Kita nanti buat kajian sehingga pisang tu boleh dipulihkan. Contoh, baik ya. Bila ni dah kena, okey, kita tak boleh simpan dia lagi ni. Dalam badan dia dah ada bakteria. Kalau kita manusia, kita boleh suntik sebab dia ikut aliran darah, turun naik pusing. Tapi yang ni tak boleh, dia tak turun. Jadi naik terus naik. Yang kena tetap kena lah. Jadi hukumannya ni semua yang dah kena, kita pancung dia. Okey, nampak ya? Kita pancung dia. Baik. Nampak ya? Ini ialah kaedahnya. Nampak ya? Ini nampak. Baik. Ini ialah kesan ya. Jangan bimbang ya, dia tetap mengeluarkan anak lagi. Ini semua dah kena masalah. Nak tunjukkan dengan kawan-kawan perkongsian. Okey, dah nampak ya. Yang ini nampak. Baik, tunjuk sini. Ini ya, dia punya vaksin untuk bunuh bakteria tadi. Moko vaksin tadi ya. Ambil ni satu tutup untuk 1 liter. Ni ada 16 liter. Ni 16 liter ya. Kita buka ni, masukkan sini. Kacau. Kalau 16 liter, 16 tutup ni, nampak ya? Ni. Kacau. Ini sudah ada antibakteria. Baik. Tadi parang tadi sudah kena, kita siram untuk bunuh dia. Mati ya. Mati ya. Kita tak nampak lah dia menggelupuh. Sebab ni bakteria macam kuman. Okey, dah clear. Ni boleh guna tempat lain nanti. Kalau belum dicuci jangan. Baik. Sekarang ambil ni. Nampak ya? Kita siram kawasan dia. Nampak yang dah kena. Kita siram. Merah. Ni bakteria ni kalau dengar dia menjerit ni. Minta tolong. Dia minta tolong ni. Habis sama kawasan-kawasan sini yang bakteria, kita siram. Okey. Yang sini memang matilah. Yang atas sana dia akan attack juga. Dia akan attack. Macam mana pun dia akan attack juga. Dah makanan dia. Macam mana? Yang musuh dia kan. Dia attack juga. Jadi, selepas 20 hari nanti, kita siram balik macam ni. Jadi yang nak masuk sini mati balik. Mati balik. Jadi ada penjadualan. Nampak ini? Ni. Nanti ni, selepas ni nanti,
Selang beberapa minggu dia akan keluar anak dia. Anak tu dia bebas daripada bakteria tadi, muko. Jadi dia akan kita rawat setiap 3 minggu kita siram. Dia akan keluar subuh ya. Sambil siram kita bubuh baja siraman akar batang dan juga subuh. Nanti dia pun cepat besar bagi. Nampak ya? Kita dah siap siramkan. Ini nampak ya. Buat kajian dekat rumah. Alhamdulillah saya berkongsi pengalaman saya. Pokok pisang cantik ya, tanpa penyakit, tapi syaratnya ialah kita rawat. Dah sampai satu musim berbuah, musim kedua tumbuh lagi anak, kita buat lagi. Saya cuba tak buat, kena balik, siram balik, jadi balik okey, cantik balik. Dia akan berulang sebab penyakit. Mari kita tengok satu pokok pisang nangka tu tadi, dia dah kena ya. Kakak dia dah kena, saya cepat rawat. Ni ni nampak. Okey. Ini pisang nangka ni. Ni pisang nangka sudah kena ya. Tengok punya cantik. Tapi dia dah kena masa dia keluar buah muda ya. Saya terpaksa tebang. Ni buahnya ni. Paling besar. Ni saya terpaksa tebang ya. Sebab dia dah kena aid. Okey, saya tebang, saya rawat balik, saya siram. Sekarang saya dah boleh guna sebab kita basuh. Okey. Kita kurangkanlah dia punya anak supaya pokok yang lain boleh besar. Contohnya buat ulangan ya, jangan sekali je siram, tak gunalah. Sebab penyakit itu tetap akan cari juga. Okey. Saya tunjukkan ni daun-daun yang tak guna pakai, kita buanglah sebab pengudaraan ini penting. Okey, kita buat pengurangan. Nanti kita bagi baju ni macam mana. Okey, yang sini pun kita buang. Okey, baik, kita nak tunjuk sini. Ini kesan ya. Nampak buah dia sudah mulai membesar ya. Tak padan pun. Kalau dengan pokoknya tak padan. Ini ya. Ni bila kita dah tahu jiran dia dah kena, cepat kita rawat. Kita rawat cepat-cepat. Alhamdulillah, tengok ni. Belum tua lagi dah besar. Ni bertongkat ya. Pokok kecil tapi buah dah mula macam ni. Ni kesan. Kita kena faham lah. Dah rawat, nanti kita siram dengan baja subuh. Yang anak dia kalau macam ni siram baja buah. Sebab dia nak besarkan buah. Ini dah tak larat dia nak tongkat buah. Jadi saya bantulah. Kasih tongkat sama dia. Nampak ya. Nampak okey kan. Kita dah nampak okey. Ini nampak kecil saja. Anaknya kalau kita buang perlu buang. Tengok ya. Kita nak kena selamatkan dia, nampak tak? Sebelah tadi dah kena. Saya ambil langkah, saya siram. Nanti saya siram balik supaya jangkitan tu tidak akan merebak ke pokok yang lain. Itu kaedahnya. Nampak tak? Ini kena dah. Patutnya orang tu tak nak repair lagi lah. Tak payah tanam lah. Jangan ya, jangan. Sayang lah. Kita tak banyak tanah pun. Yang ada itu. Yang ada tu macam ni. Okey. Macam ni kita rawat lah ni. Belum kena, kita rawat lah. Rawat, siram sini. Jadi bakteria tadi nak serang ni tak jadi sebab dia mati. Sebelum sampai mati. Macam ni juga. Okey, dah saya siram. Nanti saya akan siram lagi berjadual ni. Okay. Saya nak cuba dia macam mana. Jadi tak balik dengan macam ibu tadi. Tanpa sakit tadi. Itu kaedah nak selesaikan masalah muko ya. Setengahnya dah kena dia fed up. Walaupun tepi rumah lah, tak payah tanam, beli je lah ya. Jangan macam tu ya. Kita nak selamatkan. Sebenarnya Allah bagi sesuatu musibah tu ada hikmah dia. Suruh kita berfikir, bukan nak berdiam saja. Sebab petani yang berjaya sentiasa berfikir apakah yang akan dilalui akan datang. Penyakit apa yang akan datang akan berlaku. Contohnya padi. Masalah padi angin. Apa macam ini BLB. Apa padi BLB pula, padi tak keluar buah, tak keluar pula. Dia macam-macam. Ada yang tak tuai. Macam-macam. Kalau tak ada masalah, semua orang nak tanam padi. Harga sewa pun makin mahal. Saya ingat balik. Tahun 98, sewa padi saya hanya 450. 1.5 ekar setengah keping. Bila macam tu dah jadi, dia naik 600. Lepas 600, naik 1000. Lepas 1000, 1,500. Lepas 1,500, 2,000. Saya letak jawatan terus. Okay, tahun 2018,
saya letak jawatan. Apabila sawah saya dinaikkan sewa dia jadi 4,000. Dia nak 10 musim 40,000. Saya kata minta maaf lah, ambil baliklah, saya tak nak. Itu sebab bila kita temui pelbagai masalah kita dapat atasi. Tapi kalau sekarang ni dia offer pada saya, ambillah 2,000 pun tak apa. Saya tak nak pun, malas. Sebab apa? Sebab tak ada orang berani nak sewa. Nak tanam padi tak berani. Sebab apa? Tak dapat hasil. Sekeping dapat 3 tan, 1 tan setengah. Siapa nak modal dekat 3,000, 4,000. Dapat 1 tan. Apa benda? Itulah. Hikmah dia sebenarnya, bagi orang yang ada pengalaman, ada ilmu, dia ni turun harga. Sebab tak ada orang sewa, turun jadi 2,000 sekeping. Buat 10 tan macam. 10 tan. Kalau potongan 20, kata dalam 8 tan. 8 tan confirm dapat 10,000, confirm dah tentu dah bersih. Betul tak? Itu ada hikmahnya benda-benda macam ni. Macam pisang juga. Kalau lama-lama orang tak tanam pisang, harga pisang macam mana? Pisang abu. RM2 ya sekilo. Orang tak berani tanam. Walaupun RM2 tak berani, sebab baru nak berbuah dah kena. Jadi ada hikmah bagi orang yang berilmu. Ada orang yang boleh mencari satu kaedah untuk menyelamatkan pokok tu daripada tu. Cuba macam samberangan hari ni tak kena sakit. Tengok lambakan dekat pejabat tanian kan, tak laku. Sebab apa? Semua nak tanam. Lepas tu tak kena penyakit. Alamak, dekat mana nak jual lah. Sekarang ni sekilo RM1 aja. Itu kalau laku pun tak apalah, boleh jual. Kalau tak laku, itulah. Ada hikmahnya ya, sebenarnya Allah turunkan sesuatu ni ada hikmah. Ya, macam Covid jugalah. Ada hikmahnya lah. Lama ni kita nak pergi surau pun malas. Sekali bila ditutup kita sibuk. Tak nak pergi masjid, nak surau. Itulah hikmah ni ada. Tapi bila dibuka semula tak juga sama juga kan. Tak pergi juga. Gitulah keadaannya. Okey ya, berkenaan Moko ni sudah terjawab ya. Jangan bimbang. Petani ada solution dia, ada langkah untuk mengatasinya ya. Itu semua kita anggap sebagai satu ujian daripada Allah. Siapa yang sabar, siapa yang sentiasa mencari ilmu, dia yang berjaya. InsyaAllah jangan putus asa. Itu sajalah saya punya nasihat. Okey, sekian, terima kasih.